Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirat yang dirahmati Allah, semoga sentiasa berada di bawah riayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita, diberikan kekuatan untuk saya berkongsi. Perkongsian yang semoga ianya mendapat manfaat. Okey, potongan daripada ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang telah pun kita berkongsi sebelum ini. Dan saya memohon maaf juga atas penangguhan yang berlaku di atas sebab-sebab yang telah pun diketahui umum. Dan semoga akan terus insya-Allah diberikan kekuatan di atas perkongsian ini, diberkati Allah Subhanahu wa taala kita semua dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita semua insya-Allah. Kita meneruskan perkongsian kita sampai di dalam kita membicarakan Al-Quran secara penafsiran umum, pemahaman secara umum, di samping kita akan menekankan perkara-perkara aspek-aspek yang berkaitan dengan pemahaman Al-Quran dari segi harfi, khususnya dalam kita mempelajari Al-Quran. Dalam masa yang sama juga kita memperhalusi kalimat-kalimat Al-Quran, mutiara-mutiara yang terkandung dalam Al-Quran. Semoga kita mendapat pengetahuan dengan lebih baik. Bila mana kita membaca, sekurang-kurangnya kita dapat mengetahui secara umum apakah kandungan yang terkandung di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Kita sampai kepada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah iaitulah surah dalam ayat yang ke-235. 235. Di dalam ayat seperti yang dipaparkan, ya, kita mendengarkan dulu, kita perdengarkan dulu bacaan daripada qari atas ayat 235. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Sadaqallahul azim. Ayat surah Al-Baqarah, daripada surah Al-Baqarah 235. Okay. Yang antara lain bermaksud seperti dipaparkan, dan tidak ada salahnya bagi kamu tentang apa yang kamu bayangkan secara sindiran, untuk kamu meminang perempuan yang kematian suami dan masih dalam iddah, atau tentang kamu menyimpan dalam hati keinginan berkahwin dengan mereka. Allah mengetahui bahawa kamu akan menyebut-nyebut atau mengingati mereka. Yang demikian itu tidaklah salah. Akan tetapi janganlah kamu membuat janji dengan mereka di dalam sulit selain dari menyebutkan kata-kata secara sindiran yang sopan. Dan janganlah kamu menetapkan dengan bersungguh-sungguh
hendak melakukan akad nikah sebelum habis iddah yang ditetapkan itu. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kamu, maka beringat-ingatlah kamu akan kemurkaannya, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar. Okay. Jadi itu adalah ayat yang telah pun kita bacakan tadi daripada surah Al-Baqarah. Maksud daripada ayat 230-235. Ayat ini ialah pembicaraan masih dalam penceritaan tentang apa yang berhubung kait dengan hukum hakam nikah kahwin, khususnya di dalam persoalan talak. Okay? Di dalam yang sebelum ini, ayat yang sebelum ini telah pun dibicarakan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan talak, yang berkaitan dengan hukum khulu', okay? Perpisahan yang berlaku antara suami dengan isteri, dan hukum-hukum berkaitan dengannya bila mana berlaku perpisahan tersebut. Yang telah pun dibincangkan di dalam ayat yang sebelum ini. Maka ayat yang ini, dia sebagai sambungan daripada ayat yang telah pun dibicarakan sebelum ini, iaitulah masih lagi berkait dengan hukum berkaitan dengan nikah kahwin, talak dan cerai. Dan ini persoalan dengan persoalan berkaitan dengan hukum apa yang berlaku ke atas wanita yang mana bila mana telah ditalakkan, apa yang boleh dilakukan kepada mereka. Bolehkah kita menyatakan dengan niat, menyatakan dengan zahir untuk berkahwin, dan apakah rentetan daripada itu? Maka disebutkan di dalam ayat ini hukum yang berkaitan dengannya. Maka dikatakan wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa. Maka tidak jadi kesalahan. Junah ialah tidak menjadi kesalahan. Alaikum, atas kamu. Junah kita telah pun sebut di dalam ayat yang sebelum ni, iaitulah menjadi kesalahan. La junaha, tidak menjadi kesalahan. Yani tidak menjadi kelincongan, tidak menjadi satu yang melencong, satu yang menyimpang. Itu maksud la junaha. Alaikum, atas kamu. Fima, akan apa? Arradtum, arrada. Arrada bermaksud mengutarakan, mengucapkan ataupun menzahirkan daripada arrada. Arrada adalah fi'il madhi. Arradtum bermaksud kamu. Yang ini merujuk kepada orang-orang yang beriman. Okay? Mereka mengutarakan, kamu menzahirkan min khitbatin nisa. Dengannya, dengan atas pengucapan tersebut, apa dia? Khitbatin nisa, untuk meminang perempuan. Perempuan ini merujuk pada perempuan yang berada di dalam iddah. Perempuan-perempuan yang berada di dalam iddah. Iddah penceraian, sama ada penceraian hidup ataupun penceraian ataupun iddah kematian suami. Okay? Kita telah pun sebutkan perkara ini di dalam ayat yang sebelumnya. Bila mana seorang itu telah pun diceraikan, maka ia berada dalam keadaan beriddah. Okay? Jadi bila mana dia beriddah itu, maka ada hukum-hukum yang rentetan padanya yang berlaku. Okay? Tidak boleh berlaku perkahwinan ketika mana dia berada dalam iddah. Okay? Adapun berkaitan dengan bekas suami, maka bekas suami dia ada hak. Okay, bila mana perceraian berlaku pada talak pertama, talak kedua, okay? Dan talak ketiga lain pula hukumnya. Okay? Itu telah pun dibicarakan di dalam yang sebelum ini. Min khitbatin nisa. Khitbah ialah meminang. Kalau khutbah lain. Khutbah dengan baca baris depan. Khutbah maknanya ucapan. Okay? Au aknantum, atau kamu rahsia. Aknantum maknanya merahsiakan. Aknantum maknanya kita tidak menzahirkan, kita hanya merahsiakan. Kita berniat, kita ada keinginan. Aknantum, dia daripada akanna. Alif, kaf, nun ada sabdu. Akanna. Bila antum, yakni dia ada ganti nama antum, dia jadi aknantum. Maknanya kamu menyembunyikan, kamu merahsiakan. Maknanya ada niat lah.
dalam hati untuk mengahwini perempuan tersebut. Tak menjadi satu kesalahan. Kita ini, Islam dia berkaitan dengan fitrah, berkaitan dengan fitrah manusia, fitrah kejadian manusia, ada keinginan. Okay? Ada keinginan untuk berkahwin, untuk berumah tangga, untuk punya isteri. Maka Islam tidak bertentangan dengan naluri keinginan manusia. Ini adalah fitrah manusia. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirra. Allah mengetahui, Allah mengetahui annakum, bahawa kamu merujuk kepada orang-orang yang beriman. Satadhkurunahunna, kamu akan mengingatinya, mengenang-enangkannya. Yang ini orang perempuan yang telah pun ditalakkan itu, maka sebahagian orang dia akan mengingatinya, dia akan mengenangkannya, mungkin akan selalu teringatkan kerana ada keinginan untuk berkahwin dan sebagainya. Walakin la tuwa'iduhunna sirra. Maka akan tetapi la tuwa'iduhunna sirra. Jangan kamu berjanji setia. Tuwa'idu maknanya berjanji setia di dua pihak. Antara pihak yang berkeinginan kahwin itu dengan perempuan tadi, seolah-olah dia ada janji setia. Janji setia. Mungkin dimasukkan dengan janji setia ni, sebahagian pada mufassir mengatakan ia adalah dalam bentuk perkahwinan senyap-senyap. Okey? Bila mana habis iddah, dizahirkan. Saya telah pun berkahwin sebenarnya. Walaupun tidak secara umum, secara terang, tetapi macam perjanjian telah pun diadakan. Itu tak boleh. Itu tidak dibolehkan. La tuwa'iduhunna sirra. Jangan kamu berjanji setia dengannya, dengan perempuan-perempuan tadi, sirra, secara senyap-senyap. Ini tidak dibolehkan. Adapun dengan hanya mempunyai keinginan dan dengan mengutarakan peminangan secara dalam bentuk keinginan untuk berkahwin, itu tak apa dibolehkan. Illa an taqulu qawlan ma'rufa, kecuali an taqulu, kamu berkata dengan kata-kata ma'rufa, kata yang baik, iaitulah keinginan untuk meminang tadi tu. Wala ta'zimu 'uqdatan nikah, dan jangan kamu melakukan, jangan kamu menjalankan 'uqdatan nikah, ikatan pernikahan, hatta yablughal kitabu ajalah, sehinggalah sampai masa. Alkitab ini merujuk kepada masa yang ditentukan. Ajalah, sehinggalah sampai yang ditentukan itu, ajalah, masanya. Kitab tu yang maksudnya yang ditentukan. Ajalah ni adalah tempohnya. Maknanya tempoh iddah yang telah pun diketahui umum sebelum ni. Kalau perempuan yang telah pun diceraikan suami dalam cerai hidup, maka 3 kali suci. Kalau perempuan yang cerai mati ataupun kematian suami, maka 4 bulan 10 hari. Kena habis tempoh itu. Okay? Wa'alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu, dan ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui, ya'lamu, Allah mengetahui ma fi anfusikum, atas di dalam diri kamu, anfusikum, daripada nafsun bermaksud diri, nufus, kita dah ambil banyak sekali sebelum ni, anfus dan juga nufus bermaksud diri kamu. Fahdharu, maka hendaklah kamu sentiasa berwaspada. Fahdharu, maka hendaklah kamu sentiasa berwaspada, berjaga-jaga. Kita menjaga hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu dia maha mengetahui akan apa yang ada pada diri kita, mengetahui apa niat kita, mengetahui apa keinginan kita, sama ada keinginan kita itu buruk ataupun keinginan kita itu ada di sebaliknya perkara-perkara yang boleh mendatangkan mudarat dan sebagainya. Sama ada kita nak berkahwin atas tujuan tertentu ataupun sebaliknya, itu semua berada di bawah pengetahuan Allah. Sama ada kita hendak bernikah secara senyap-senyap tanpa pengetahuan, walaupun di dalam iddah, itu semua di bawah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'alamu annallaha ghafurun halim, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ghafur, maha pengampun, halim, lagi maha halim, lagi maha lemah lembut. Allah tidak akan secara tiba-tiba menjatuhkan azabnya, tetapi di dalam azab Allah itu, Allah mempunyai azab yang amat pedih. Okay? Jadi itulah sebahagian daripada perkongsian kita, insya-Allah.
Aqulu qawli hadha. Assalamualaikum warahmatullahi taala